Okay, so hari ini kita akan buat ulang kaji tentang tajuk ini ya, indeks, set dan logalima. So sebenarnya di sini ada 3 lah. Ada indeks, ada set, ada logalima. Nah, kenapa 3 ini digabungkan dalam satu tajuk? Sebab dia ada hubungan dia. Okay? So sebenarnya kalau kamu tahu set maksudnya punca kuasa 2. Dan kita tahu dalam matematik, okay, katakan set X dalam matematik ini maksudnya X kuasa berapa? Adam? Set X maksudnya X kuasa berapa? 2. Bukan kuasa 2. Punca kuasa 2 maksudnya kuasa berapa? Punca kuasa 2. 1/2. 1/2. Okay. So itu sebabnya kenapa set dan indeks di bawah satu tajuk. Sebab sebenarnya set merupakan salah sejenis indeks. Iaitu waktu itu kuasa dia ialah 1/2. Okey, lepas tu kita masuk juga logalima dalam tajuk ini sebab indeks dengan logalima pun ada hubungan. Indeks dan logalima pun ada hubungan. Kalau cikgu bagi awak A kuasa B sama dengan C. Tulis dalam bentuk logalima. Okay, kalau kamu masih ingat, cikgu pakai istilah asas tetap asas, tukar partner. Okay, sorry. Okay. Asas tetap asas, tukar partner. Sorry lah ejaan saya. Okay. So kita akan buat log. So kalau kamu tengok soalan ini, A kuasa B sama dengan C. So bila cikgu nak tulis dalam bentuk logalima, asas tetap asas, apakah asas saya? A. Apakah partner baru saya? C. Okay. Kemudian ini B. So, kita telah ubah indeks kepada logalima ataupun yang terbalik, logalima pun boleh ubah kepada indeks dengan arahan yang sama. Asas tetap asas, tukar partner. So, itu sebabnya 3 benda ini ada pada satu tajuk. Dan indeks, set dan logalima sebenarnya dia ialah satu kemahiran asas tau. Macam tajuk sebelum ini yang kita belajar, hukum linear, dalam itu ada logalima kan? Dalam itu pun ada indeks kan? Okay. So sebenarnya ini ialah kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh kamu. Kamu tak boleh kata, Siku saya tak suka tajuk ini, saya tak nak belajar. Tak boleh. Kalau awak tak belajar ini nanti macam tajuk hukum linear bila melibatkan logalima tak erti buatlah. Bila melibatkan indeks tak erti buatlah. Awak belajar tajuk janjang pun kadang-kadang indeks keluar kan. Indeks keluar, logalima pun boleh keluar kalau saya nak. So benda ini adalah kemahiran asas. Tahun depan lagi banyak kali kita akan jumpa. Kejap-kejap set datang. Kejap-kejap logalima datang. Okay. So secaraannya untuk 3 bahagian ini kita ada hukum-hukum dia. Dan antara hukum yang banyak-banyak yang cikgu senarai di sini. Okay, hanya satu saja dipekarkan dalam exam. Iaitu ini. Okay. Hanya ini saja dipekarkan dalam exam. Maksudnya yang lain tu semua kena hafal sendiri. Okay. Semua kena hafal sendiri. So, tak payah saya buat salinan, nanti cikgu bagi PDF kepada kamu. So, kita tengok yang pertama, hukum indeks. So, hukum indeks ada 3. Nombor indeks, taraf nombor indeks. Kalau asas sama, kita boleh jumlahkan kuasa dia. Okay, kalau nombor indeks bagi nombor indeks, asasnya sama, kita boleh tolak saja dia punya kuasa. Okay, ini ialah kalau satu nombor indeks kemudian ada kuasa, maka kita boleh darab. Okay. So, bila kita nak jawab soalan berkaitan dengan indeks, ada masanya kita akan buat tengok arah ini. Ada masa pula kita akan tengok arah ini. Tak tentu punya. Bergantung kepada sekarang awak nak ringkaskan ke, awak nak huraikan. Okay. Kalau sekarang awak nak ringkaskan, biasanya kita pakai arah inilah. Sebab kalau kamu tengok, kalau saya gunakan arah ini, maksudnya saya tengok sini. Saya ada 2 nombor indeks. So, saya boleh gunakan hukum indeks yang ada. Saya cantumkan dia jadi 1 nombor indeks. So, benda itu telah diringkaskan. Okay. Tapi kalau sekarang saya perlu huraikan, maka saya akan pakai arah ini. Saya akan pakai arah ini. Kalau kamu tengok 1 nombor indeks. Kalau saya baca arah ini, 1 nombor indeks sudah jadi 2 nombor indeks. Dan dalam soalan memang ada masanya ialah hurai, ada masanya ialah ringkas.
So, kamu kena tahu tujuan kamu dulu sebelum nak buat soalan. Okay, sebelum nak buat soalan. Di sini cikgu tak bagi contoh lagi. Cikgu hanya cerita macam ni saja. Nanti bila sampai bahagian selesai persamaan, baru cikgu bagi contoh. Okay, lepas tu kita ada pula... ada sini lagi. Kamu kena ingat jugalah kalau nombor indeks kalau cikgu A tambah B, kemudian cikgu letak kuasa. Biasanya yang terlibat di sini ialah kuasa 2. So kalau kamu tengok kalau di sini melibatkan tambah ataupun tolak, kalau cikgu minta awak kuasakan, awak fahamlah awak kena buat kerja ini A tambah B, A tolak B, tambah tolak lah Lepas tu ada 4 panah-panah punya. Kalau melibatkan tanpa tolak berada dalam kurungan. Tapi kalau sekarang cikgu bagi A darab B ataupun A bahagi B, tak ada sesuatu kuasa, tak semestinya kuasa 2, boleh apa-apa kuasa. Yang ini kita boleh buat secara berasingan. Kejap ya. Halo? Halo? Ruqayyah nanti boleh tak? Okay, apa dia? Saya tulis sesi 2021/2022. Okey. Ya. Okey, baik. Okey. So boleh, kalau melibatkan darab pagi, maka kita teruslah setiap ini kita kuasa, tak semestinya kuasa 2 lah. Biasanya ini cikgu boleh tanya apa-apa kuasa. Okey. Cikgu boleh tanya apa-apa kuasa lah, contohnya kuasa N. Tapi kalau melibatkan tanpa tolak punya, cikgu biasanya akan tanya kuasa 2 je. Cikgu tak mungkin tanya lebih daripada kuasa 2. Sekali-sekala cikgu nampak kuasa 3. Tapi banyak anak panah lah kalau melibatkan kuasa 3. Boleh, itu berkaitan dengan hukum indeks. Lepas tu kita pergi kepada cert. So untuk cert punya, kamu kena faham, kalau satu cert darab dengan satu cert, kalau melibatkan darab tanpa hagi, kita boleh cantum puak. Kita boleh cantum puak. Sebenarnya benda ini datang daripada tadi yang cikgu cakap. AB bila kuasa N, saya boleh tulis A kuasa N, B kuasa N. Kan cikgu tadi kata cert dikaitkan dengan kuasa 1/2. Awak bayangkan. Kalau sini cikgu punca kuasa 2 maksudnya 1/2. So apa yang awak nampak ini sebenarnya datang daripada apa yang cikgu cakap tadi. Kalau melibatkan darab tanpa hagi, kita boleh terus asingkan ataupun kita boleh terus cantumkan. Tapi tidak untuk tanpa tolak lah. Maksudnya kalau cikgu tanya cert 2 tambah cert 3, kamu tak boleh kata, oh cikgu jawapan dia saya tambah 2 nombor di dalam ini. Salah. Ini tak boleh So kalau melibatkan tanpa tolak, biasanya ialah kita akan nampak boleh tak kita ringkaskan. Sebagai contohnya mungkin cikgu bagi 5 cert 2 tambah 4 cert 2. So kalau kamu tengok sini cert 2, sini cert 2. So saya boleh cantumkan jadi 9 cert 2. Macam kita buat algebra. 5S tambah 4S sama dengan 9S. Ini ayat dia lah. Tolak pun macam tu. Tolak pun macam tu. Tapi kalau darab bahagi, kita boleh teruslah darab apa yang di dalam itu. Kalau nak asing pun boleh terus asingkan. So itu berkaitan dengan hukum cert. Kemudian biasanya kalau melibatkan hukum cert, satu benda yang sangat berguna iaitu berkaitan dengan cert konjugat. Cert konjugat. Kalau cert konjugat maksudnya kalau cikgu bagi satu sebutan saja, cert konjugat ialah dia sendirilah. Tapi kalau melibatkan tanpa tolak punya, dia punya konjugat sediasa ialah tolak. Kalau nampak tambah, dia punya konjugat kita ubah jadi tolak. Kalau nampak tolak, dia ubah jadi tambah. Apa kegunaan cert konjugat ini ialah kalau kamu darabkan mereka, cuba kita tengok ini. Adikah, kalau ini darab ini akan dapat apa? Boleh? Ataupun cikgu tukar nombor lebih senang untuk awak. Katakan cikgu kata 2 cert 3 darab dengan 2 cert 3. So jawapan kamu, tak boleh pakai kalkulator. Jawapan kamu? 4 cert 3. Tak.
nombor yang di luar set itu awak nampak 2. 2 itu kita akan kuasa 2. Tapi set 3 itu kita akan tinggal 3 saja. Sebab ini. 2 set 3 kalau saya kuasa 2, kan saya boleh buat macam ini. Tak ini lah ini. Yang ini saya buanglah punca kuasa 2. So kita dapat jawapan 12. Kamu boleh cuba tekan kalkulator 2 set 3 kali 2 set 3. Betul tak jawapan itu 12? Betul tak, Dika? Betul. Okay. So sebenarnya kegunaan set itu awak akan nampak set konjuga ini ialah bila kita darat benda dia, awak tengok set akan hilang. Set akan hilang. Okey, kita tengok contoh kedua ini kenapa cikgu nak darat macam ini kenapa cikgu nak ada set konjuga ini. Okey, contohnya kalau cikgu bagi okey, katakan cikgu bagi 4 set 2 tambah 3 set 5. Lepas tu cikgu letak konjugat dia 4 set 2 tolak 3 set 5. Okey, apa jawapan dia? Hazwani? Hazwani boleh cakap, Hazwani? Wani? Okey, tak boleh, tak apa. Adam? Adam? Cuba. Kalau tak boleh, kita kembangkan slow-slow pun tak apa. Okey, ini dengan ini? 4 kuasa 2 dan kurungan 2. So, ialah berapa? 4 kuasa 2 kali 2 maksudnya? 32. 32. Betul kan? Okey, 32. Okey. Ini dengan ini? Tanpa tolak dulu. Tambah tolak. Cikgu sepatut tulis tambah ke tulis tolak? Tolak. Tolak, okey. Nombor di luar set buat dulu. 4 dengan 3. 4 dan 3, kalau awak darat? 12. 12. Okey, ini set 2 darat dengan set 5. Set 10. Okey, set 10. Okey, sekarang kita buat ini Okey, tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Okey, nombor di luar set dulu? 12. 12. Nombor di dalam set? 10. 10. Okey, terakhir Tolak. Okey, cakap dulu nanti kira kemudian tak apa. 3 kuasa 2 dan kurungan 5. Okey, iaitu 45. 45, betul. Okey, boleh? Yang ini kita boleh sebenarnya boleh terus tulis nombor dia sebab tak ada set. Yang ini tak boleh lah. Okey, sekarang awak tengok tengah-tengah ini. Negatif 12 set 10 tambah 12 set 10. Dapat apa? Kosong. Kosong dia hapus. Okey, so itu sebabnya kenapa kalau ada ini kita ada konjugat dia macam ini. Sebenarnya bila cikgu tengok soalan, tiap kali dia akan jadi macam ini. Tengah-tengah ini akan dipadamkan. Tiap kali akan macam tu. So lama-lama bila orang tengok satu set didarat dengan konjugat dia, kita terus buat saja yang tepang ini dan yang belakang ini bila kuasa 2. Maksudnya ini awak buat 4 kuasa 2, set itu puan. Okey, belakang pun kita buat 3 kuasa 2, 9. Kemudian set itu puan. Yang ini sentiasa ialah tolak. Sebab kita ini tanpa tolak, tolak. So di sini nanti awak dapatlah jawapan dia negatif berapa? 13, negatif 13. Betul. 32 tolak 45, negatif 13. Betul? Betul ke salah? 30. Betul. Betul. Okey, ataupun awak terus tekan ini, boleh tengok terus tekan ini, awak pun dapat jawapan itu. Itu kegunaan set konjugat sebenarnya. Kita nak buang set. Kita nak buat set dan awak akan tengok bila kita buat soalan berkaitan dengan set punya banyak gunakan ini.
konjugat ini. So maksudnya di sini ialah, cikgu padan tulisan ini. Maksud saya macam ini, lain kali bila awak nampak dia, orang minta awak darabkan set dengan konjugat dia, kita boleh tulis jawapan dia dengan cepat. Maksud saya kalau orang suruh darab ini, kita boleh terus tulislah M itu kuasa 2, yang ada se itu tinggal A aja. Orang suruh darab ini, ini darab dengan ini. So sebutan pertama M kuasa 2, kemudian A. Sebutan kedua N kuasa 2, lepas tu B. Dan ini sentiasa tolak. Sebenarnya ini pun ada kaitan dengan yang awak belajar dalam mendengar rendah. A tambah B, A tolak B. So jawapan awak A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Benda yang sama sebenarnya. So ini bawah cikgu tak buat sebab dia sama dengan atas. Itu kegunaan konjugatnya. Di mana bila set darab dengan set konjugat, kita boleh dapat jawapan dia dengan cepat. Tapi macam tadi, kalau awak tak tahu macam mana tulis jawapan ini dengan cepat, awak pergi buatlah seru-seru pun boleh dapat jawapan ini. Hanya satu cepat, satu lambat. Itu sajalah itu berkaitan dengan set. Lepas tu kita pergi kepada logalima. So untuk logalima, untuk logalima ada 4 rumus di sini. Tapi macam cikgu cakap tadilah, antara 4 ini yang terakhir ini akan dipekarkan dalam AZ. Yang terakhir ini akan dipekarkan dalam AZ. Yang 3 di atas itu awak kena hafal sendiri. Dan sama macam hukum indeks juga, kamu akan tengok arah ini, ada masanya kita akan tengok arah ini, ada masanya kita akan tengok arah ini. Yang mana satu ialah ringkaskan punya. Arah merah ke arah hitam? Nak ringkaskan. Pakis? Arah merah ke hitam? Hitam. Ya, ini yang jenis ringkaskan. Kalau kamu tengok rumus ketiga ini tak berapa nampak. Cikgu macam nak tambah dia ringkaskan. Awak tengok 1, 2 lebih jelas. Daripada 2 logalima, kita ringkaskan jadi 1 logalima. So yang warna merah punya ialah waktu kita nak huraikan. Dan kalau kamu masih ingat, semasa awak kita belajar hukum linear kan kita banyak buat kerja ini. Kalau nampak darab, kita buat log tambah log. Kalau lepas tu, kalau nampak ada kuasa, kita akan tengok N ini siapa punya. Kalau M punya, tulis di depan M. So sebenarnya yang kita buat kerja inilah. Kerja ini. Kerja ini. Yang keempat ini ialah kalau kita nak tukarkan asas sesuatu logalima. Indeks dengan logalima, bila nak tukar asas, dia berbeza sikit. Cikgu bagi satu contoh. Kalau cikgu bagi awak nombor 4 kuasa 3. Cikgu bagi awak satu nombor indeks dan cikgu nak awak ubahkan asas dia. So, kalau cikgu bagi nombor indeks, contohnya ini, awak nak ubah asas bukan boleh sesuka hati. 4 sebenarnya kita boleh ubah satu saja, iaitu 2 kuasa 2. Kalau nak ubah kepada asas lain, tak boleh. Nak ubah kepada asas 3, tak boleh. Asas 5, tak boleh. Asas 7, tak boleh. Itu untuk indeks. Tapi kalau sekarang cikgu bagi satu logalima, contohnya cikgu bagi ini. Log asas dia 3, kemudian untuk 5. Untuk ini, kalau awak nak tukar asas, awak boleh tukar kepada separan nombor sesuka hati awak. Maksudnya, kalau awak kata, cikgu saya nak tukar kepada asas 2, boleh. So kita tulis log 2, kemudian kita pakai ini tukar kepada log yang kita nak. Kemudian nombor ini, nombor besar ini tulis di atas, nombor kecil ini tulis di bawah. So cikgu akan buat inilah, nombor besar ini cikgu tulis di atas, nombor kecil ini cikgu tulis di bawah. So saya telah ubahkan ini kepada asas 2. Kalau kamu kata, cikgu saya tak nak asas 2, saya nak asas 10. Boleh, boleh, sesuka hati awak aja. Awak pun tulislah log 10, yang atas itu 5, yang bawah itu 3. Itu untuk logalima. Logalima awak boleh tukar sebarang asas sesuka hati awak. Janji awak gunakan rumus ini. Tapi tidak untuk indeks. Kalau indeks awak nak tukar asas, dia terhad. Contohnya 4 kita boleh buat 2 kuasa 2. Nak buat asas 3 tak boleh. Tapi dia tak payah pakai hukum apa-apa. Tak ada rumus khas.
Dia tak ada rumus khas tapi dia terhad. Yang logam 5 punya, kita tak boleh tukar nombor sesuka hati kita. Kita boleh tukar dengan syaratnya kita gunakan hukum yang dipekarkan. Boleh ya? Cikgu kerjakan balik. So secara Anya kita ada hukum indeks, kita ada hukum logam 5, kita ada hukum set, kita ada hukum logam 5. Ada masanya kita arah ke kanan, ada masa dia arah ke kiri. Bergantung kepada soalan. Okey, lepas itu kita akan pergi tengok pula, soalan selesaikan persamaan. Okey, cikgu minta kamu selesaikan persamaan. Sekejap ya. Okey, selesaikan persamaan. So bila selesaikan persamaan, okey, tolong ya, cikgu besarkan kejap. Mau saya. Kejap. Okey. Kenapa ni? Sorry. Okey. Kenapa ni? Okay. So bila soalan minta kita selesaikan persamaan, so kita mungkin selesaikan persamaan indeks, kita mungkin selesaikan persamaan set, kita mungkin selesaikan persamaan logam 5 lah, bergantung kepada soalan lah. Apa Okay. So kita mula dengan yang pertama, kenapa? Apa tak kena ni? Sekejap. So, cikgu boleh minta awak selesaikan persamaan indeks. Cikgu pun boleh minta awak selesaikan persamaan set. Ataupun cikgu minta awak selesaikan persamaan logam 5. Dan dia ada cara masing-masing dia. Maksudnya selesaikan indeks ada itulah langkah-langkah kita kena buat. Kalau set ada set punya, logam 5 ada logam 5 punya. So, kita mula dengan yang pertama, indeks punya. So secara Anya untuk indeks punya ada 3 cara. Cara pertama kita samakan, nanti cikgu akan bagi contoh. Kita samakan asas ataupun indeks dia. Kemudian ada cara kedua, kita logam 5kan. Ini ada dalam nota kamu. Logam 5kan kedua-dua belah. Dan cara ketiga ialah yang ada katakan punya. Katakan Y sama dengan apa punya. So sekarangnya ada 3 dan bukan kamu yang pilih dah. Cikgu saya nak pakai kaedah pertama. Cikgu saya nak pakai kaedah kedua. Bergantung kepada soalan. Soalan yang cikgu bagi ini mungkin sesuai untuk kaedah 2. Soalan yang satu lagi mungkin sesuai untuk kaedah 1. Bukan awak boleh pilih-pilih. Cikgu 3 kaedah saya belajar 1 kaedah aja. Tak boleh. Awak kena belajar ketiga-tiga sebab awak tidak tahu nanti soalan yang dikeluar oleh saya mana satu adalah sesuai. Okey. So cikgu mula dengan ini yang mudah dulu. 2S tambah 1 sama dengan 8. Okey, cikgu minta awak selesaikan. So kalau kamu tengok ini, boleh tak awak samakan asas dia, Bakis? Mungkin tak. Okey, jadi asas apa? 2/3. Yang untuk 8 tu. Ya, okey, 2/3. So kalau kita boleh samakan asas, kerja lebih senang lah. So jika asas dia sama, indeks pun mesti sama. So kita akan dapat X tambah 1 sama dengan 3. Dan bila kamu sudah dapat ini, awak lupakan cerita di atas tau. Awak anggap ini ialah satu soalan baru. S tambah 1 sama dengan 3. Macam mana saya nak selesaikan dia? So kadang-kadang yang awak dapat ini ialah macam soalan ini ialah satu soalan algebra biasa. Kadang-kadang di sini awak akan nampak kuadratif. Kadang-kadang di sini awak akan nampak soalan logam 5. Kadang-kadang di sini awak akan nampak satu soalan indeks baru. So tak tentu punya, bergantung kepada soalan. So kalau yang ini kita dapat senang saja kan? So pakai selesaikan. X sama dengan 2. 2. Okay, ini jenis yang senang.
Okey, sekarang cikgu bagi kamu tengok contoh yang kedua. 2 kuasa X tambah 1 sama dengan 7. Okey, cikgu tukar satu angka aja. 8 saya ubah kepada 7. So, kali ini boleh tak saya samakan asas ataupun indeks dia, Amira? Tak boleh. Okey, tak boleh. Maka kita akan pergi kepada alternatif yang kedua, iaitu logalimakan kedua-dua belah. So, kalau saya logalimakan kedua-dua belah, biasanya logalima kedua-dua belah ini kita akan melibatkan asas 10. Biasanya. Alasan sebab nak tekan kalkulator. Okey, kalkulator hitam boleh tekan asas 10 kan? Okey. So, kita akan logalimakan kedua-dua belah. Lepas tu kerja yang seterusnya ini lebih kurang macam apa yang awak buat untuk soalan hukum linear. Kita akan huraikan. So, bila kita akan huraikan, okey, cikgu naik atas sekejap. So, bila kita nak huraikan, so kalau kamu tengok, kalau kita nak huraikan arah macam ini. Arah yang warna merah punya. So, kita akan tengok ada tak darab, ada tak bahagi, ada tak kuasa. Kalau ada benda ini, kita boleh gunakan hukum yang ada, tulis apa yang nampak di sebelah kanan. Boleh So kita nak tengok ada tak darab, bahagi ataupun kuasa. Supaya kita boleh guna hukum untuk huraikan dia. Okey, balik kepada soalan itu. So kita tengok sebelah kiri dulu. Ada tak darab, bahagi ataupun kuasa? Amira ada? Ada kuasa. Ada kuasa. So kita gunakan hukum. Okay, so apa yang kita akan buat? X tambah 1 log 10 2. Okay. Okay, sebelah kanan ada tak? Apa-apa? Tak ada. Tak ada, kita tulis saja. Okay. So lepas tu kerja kita tinggal kerja nak ringkaskan sajalah. Kalau kamu tengok log 2, log 7 sebenarnya boleh tekan kalkulator dapat nilai kan. Hanya cikgu tidak galakkan kamu tekan di sini. Sebab kalau awak tekan di sini, contohnya awak tekan, nanti awak akan bagi saya jawapan nombor perpuluhan. Okay? Nombor perpuluhan tak apa, tapi awak akan bundahkan. Sebab log 2 awak akan dapat satu nombor perpuluhan yang panjang. Log 7 pun dapat satu nombor yang panjang. So, cikgu tidak galakkan kamu tekan kalkulator di sini. Tapi kalau siapa kata, cikgu kalau dalam keadaan log saya pening lah, saya tak boleh buat. Maka, ubahlah. Hanya syaratnya kalau awak nak ubah, tolong bagi banyak sikit tempat perpuluhan. Lagi banyak, lagi bagus. Sebab cikgu risau awak buat, awak tukar kepada nombor perpuluhan terlalu awal, nanti jawapan awak terkeluar daripada range. Kalau tak terkeluar, selamat. Okey. Amira mampu tak kalau cikgu tak ubahkan log? Boleh buat? Kalau kita tak apa, buat macam mana? Maksudnya kita terus pindah aja. Sekarang kita nak cari X sama dengan. Kita nak cari X sama dengan. So kalau kamu tengok X awak di sini kan? So, benda lain tu semua pindah ke sebelah kanan. Mana satu pindah dulu? Tanpa satu dulu ke log 2 dulu? Log 10 2. Okey, log 10 2. Apa hubungan dia dengan ini? Darab. Darab. So pindah sana? Bahagi. Bahagi. Sebenarnya benda yang sama. Hanya kita tak selesa sebab ada log di situ. Okey. Lepas tu tambah 1 macam nak pindah? Tolak 1. Tolak 1. Okey, lepas tu baru kita sekali ambil kalkulator, tekan semua dan tulis jawapan dia. Apa jawapan dia? Satu 1.8074. 74. Nombor kecil kita bagi lebih sikit lah bilangan tempat perpuluhan Okay. Belakang tu ada round off tak? Saya dah bundah. Okey, sudah bundahkan itulah kegunaan kedua tu, kita logalimakan kedua-dua belah. Bila kita tak mampu samakan asas dia. Okey. Lepas tu kita tengok jenis ketiga. Kenapa kita tak pakai kaedah 1, 2 tapi kita terpaksa pakai kaedah 3? Okey.
Kalau kamu tengok ini, boleh tak awak samakan asas ya? Atika, boleh tak kita samakan asas ya? Boleh. Boleh. Dia akan jadi 2 kuasa 3. Mula-mula macam okey aja. Tapi lepas itu, boleh tak awak cantumkan 2 ini jadi satu nombor indeks? So kalau kamu tengok ini kita nak ringkaskan Okey, kamu tengok cikgu pakai awak tengok hukum indeks. Saya ingat kita nak ringkaskan hukum indeks. Okey, hukum indeks di sini kalau saya nak ringkaskan arah ini. So arah ini yang saya nak tengok ialah darat bahagi ataupun ada kurungan kemudian kuasa. Sekarang kita punya ada tak benda-benda macam tu? Darat bahagi ataupun kurungan ada kuasa. Ada tak? Tak ada. Tak ada, kita punya tambah. Itu sebabnya soalan ini kalau saya nak buat, saya tak dapat buat yang seterusnya sebab selepas saya samakan asas, saya tidak mampu nak cantumkan dia. Okey, begitu juga kalau sekarang cikgu pegang pagi awak 8, cikgu pagi 7. Okey, cikgu pagi 7. Okay. Cikgu pagi 7. So mungkin pun kita akan kata okey, cikgu tak boleh samakan asas, maka saya nak logalimakan kedua-dua belah. So awak pun logalimakan 2S tambah 2X tambah 1 sama dengan log 7. Okey, lepas tu kita nak huraikan dia. Kita nak huraikan dia. Nak huraikan logalima. Sorry ya, cikgu atas sikit. Nak huraikan logalima. So ini nak huraikan logalima. Kita akan cari darat, bahagi dan kuasa. So ada tak? Darat, bahagi, kuasa. Tadi saya panggil siapa? Saya sudah lupa. Tak ada. Tak. Ada kuasa di sini tapi ada tambah di sini. Tambah kena buat dulu baru boleh buat darat. Itu yang menyebabkan dia tak ada. So untuk soalan ini kita tidak dapat gunakan kaedah kedua juga. Kita tak boleh samakan logalimakan kedua-dua belah sebab lepas kita logalima kita tak dapat pekat dia. Itu asal masalahnya. So inilah soalannya yang kita akan buat katakan. Kita akan buat katakan. So kita nak katakan apa? So kamu tengok S awak di sini. So dia asasnya 2. So kita katakan Y sama dengan 2 kuasa S. Sebenarnya tak semestinya pakai Y. Kita pakai huruf yang tak wujud dalam soalan. So soalan ni tak ada Y, cikgu pakai Y lah. Kalau kamu kata cikgu saya nak pakai A, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Janji huruf itu tak wujud dalam persamaan. So kalau untuk soalan ini, apa-apa huruf boleh, jangan pakai X sahaja. Sebab X sudah ada dalam soalan. Tapi macam biasalah, cikgu memang tidak galakkan awak pakai O. Cikgu tidak galakkan awak pakai L. O dan L. Sebab O macam kosong, L macam 1. Nanti awak sendiri pun tak tahu itu kosong ke itu O. So cikgu tidak galakkan awak pakai huruf-huruf ini. Ada 26 huruf. Tak payahlah pilih huruf yang nanti kita sendiri pun tak erti baca. Kita pilih huruf yang lebih senang. Tahu, okey, itu memang huruf. Okay, so apa yang kita akan buat, kita ubah ini dululah supaya dia dalam keadaan 2X. So kita akan huraikan ini So kalau kita nak huraikan dia supaya ada 2S, kalau nak hurai, awak tengok senarai rumus sorry ya, cikgu terpaksa jalan lagi. Nak hurai. So kalau indeks, kalau saya nak hurai warna hitam punya. Warna hitam maksudnya cikgu akan cari tambah, tolak ataupun MN, darat, kemudian saya pakai hukum untuk hurai jadi macam ini. Okey, kamu tengok sekarang kita tengok soalan So ada tak? Ada kan tambah. So saya boleh gunakan hukum cikgu jadi 2 kali S darat 2 kuasa 1 sama dengan 7. So sama ada siapa kalau erti ringkaskan ini dulu. Ringkas bukan cantum jadi satu indeks tapi tulis dalam bentuk yang dia asing tapi dia boleh ringkas punya. Kalau tak erti kita masukkan Y dulu. So kalau kamu tengok ini ialah Y, ini ialah Y, ini 2 kuasa 1, ini 7. Okey. Adam, 2 kuasa 1. 2 kali Y. 2 kali Y. Okey, 2 kali Y berapa?
2Y. Tambah Y. 2Y tambah Y. Berapa? Boleh ringkaskan tak? 2Y tambah Y. 3Y lah kan? Okey, 3Y. So kita dapatlah 3Y sama dengan 7. Okey. Lepas itu Y sama dengan 7/3. Tapi jangan lupa soalan bukan tanya apakah nilai Y. Soalan tanya apakah nilai X. So kita masuk balik. Okey. Kita masuk balik 2 kuasa S sama dengan 7/3. So bila awak dapat ini, lupalah cerita di atas ini, tengok ini. Ini soalan apa? Soalan algebra biasa ke, soalan kuadratif ke, soalan indeks ke, soalan logaritma yang ini. Adan tadi sudah. Amira? Awak rasa ini ialah apa? Soalan algebra, soalan algebra biasa ke, soalan indeks ke, soalan logaritma ke, soalan kuadratif ke, ataupun apa-apa? Awak rasa? Algebra biasa kan? Algebra. Okay. Kalau awak rasa algebra biasa, okey, macam mana you nak buat? Kejap. Okay, tekan kalkulator tak boleh ke cikgu? Tekan kalkulator je. Tak boleh. Tak boleh. Soalan ini tidak boleh tekan kalkulator saja. Okey, manual buat. Okey, awak kata algebra biasa macam mana? Tak apa, ikut awak punya idea. Nanti salah, cikgu cakap salah. Kalau awak rasa algebra biasa kan, so macam mana awak buat? Awak kata biasa mesti maksudnya sangat senang. Tak, saya cakap biasa sebab saya kan boleh tekan kalkulator. Tak boleh. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Kenapa tak boleh pakai kalkulator? Sebab dia pakai algebra biasa. Jadi tukar log ni. So soalan ini, dia sebenarnya ialah satu soalan indeks. So walaupun tadi kita tengah buat satu soalan indeks kan, tapi bila sampai sini awak kena layang sendiri, ini ialah satu soalan baru. Dan untuk soalan baru ini awak sekali lagi nampak, cikgu, ini ialah satu soalan indeks. So kita balik kepada tadi. Boleh tak awak samakan asas? Boleh tak awak samakan asas? Tak boleh. Tak boleh. Kaedah kedua, logaritmakan kedua-dua belah. Boleh. Okey. So kalau logaritmakan kedua-dua belah, lepas tu nak buat macam mana? X log 10 2 sama dengan log 10 7/3. Tapi bukan dia jadi bahagian tu. Mana? Yang log 7/3 tu. Okey, log 10. Maksud saya bukan jadi tolak kan? Slow. Okey, ini. Okey, you nak jadi apa? Dia jadi tolak kan? Log 10 7 tolak log 10 3. Ya. Tapi sebenarnya tak payah buat. Okey, sebab awak boleh tekan kalkulator untuk ini kan? Awak juga boleh tekan kalkulator untuk ini kan? Okey. Sebenarnya buat pun boleh, tak buat pun boleh. Tak kisah, sesuka hati awak. Maksudnya yang ini kalau siapa nak tulis log 7 tolak log 3 boleh. Siapa nasib nak log 7/3 pun boleh, tak ada masalah. Awak nak tukar, cikgu tukarlah. Okey, sambung. X sama dengan log 10 7 tolak log 10 3 tolak log 10 2. Tolak. Apa hubungan ini dengan ini? Darab bahagi jadi per. So kalau pindah? Bahagi. Sorry. Bahagi. Slow. Jangan. Okey, bahagi. Sekarang baru awak tekan kalkulator. Apa-apa? Satu 1.224. Okey. Kalau tadi awak terus tekan ini pun dapat jawapan ini kan? Okey, tapi dalam exam tak dibenarkan sebab ini bukan algebra biasa. Okey, so dia ada markah kaedah di sini. Jawapan memang betul, hanya tak dibenarkan dalam exam sebab ini melibatkan benda yang awak baru belajar dalam tingkatan 4.
So dia bukan algebra biasa. Kalau dia algebra biasa, dia tak ada peruntukan markah di situ. So kalau awak terus bagi saya jawapan, cikgu terima saja. Okay, contohnya tadi yang ada satu soalan kan. Okay, contohnya ini. Okay, contohnya soalan ini. Okay, soalan ini. Okay, awak terus tekan kalkulator bagi saya 2 pun boleh. Awak pergi buat tambah 1, pindah bagi 2 pun boleh. Sebab dia punya peruntukan markah di sini dan di sini. Dia tidak ada peruntukan markah di tengah-tengah. So awak boleh buat macam itu. Okay. So yang tadi punya dia ada markah kaedah. So kalau awak terus tekan kalkulator, cikgu tak dapat bagi markah. Okay. So itu tak boleh tekan kalkulator hanya semata-matanya sebab bila cikgu semak, cikgu nak bagi markah kaedah di tengah-tengah ini. So kalau awak pakai kalkulator, awak tidak dapat markah kaedah di sini, maka automatik awak tidak dapat markah jawapan. Boleh ya? So itu baru selesaikan indeks. Okay, selesaikan indeks ada 3 kemungkinan lah. Itu yang paling umum. Kadang-kadang ada lagi 1-2 yang special sikit. Okay, ini bila kita jumpa soalan itu kita buatlah. Tapi main punya awak kena tahu ada 3 ini. Dan sangat keratlah 3 ini dikeluarkan. Okay, lepas tu kita ada cert. Biasanya kalau yang cert punya, dia selalu, cikgu cakap cepat aja, dia biasanya akan dikaitkan dengan cert konjugat. Tujuannya sebab nak buang cert. Dia akan dikaitkan dengan cert konjugat. Nanti bila kita nampak soalan baru saya terangkan. Sebab cikgu tengok soalan berkaitan dengan cert ada banyak pattern. Cikgu tak mampu senaraikan semua. Tapi dalam modul saya, cikgu ada cerita sikit. Langkah 1, 2, 3. Okay, kalau kamu tengok tujuan dia nak buang cert sebenarnya. Okay. Lepas tu pergi kepada logalima. Kalau logalima biasanya kita akan buat saja. Okay. Kerja kita memang kita dapat daripada logalima yang dipekarkan itu, kita akan cuba ringkaskan logalima itu sehingga dia dalam keadaan log sama dengan log. Syaratnya asas mesti sama. Ataupun log dengan satu nombor. Dua kemungkinan. Mungkin tapak ini, mungkin tapak ini. Yang mana satu kita akan tapak bergantung kepada soalan. Bukan saya suka pakai kiri, saya pakai kiri. Saya suka kanan, saya pakai kanan. Tak deh. Kamu kena ingat deh, selesaikan bersama indeks, cert dan logalima. Sebenarnya benda itu tidak dikawal oleh awak. Dikawal oleh soalan. Maksudnya cikgu boleh keluar satu soalan, saya paksa kamu mesti gunakan kaedah ini. Nak pakai kaedah ini tak boleh. Ataupun cikgu keluar satu soalan, awak mesti pakai ini. Awak nak pakai ini tak boleh. Macam tadi kan, awak tengok soalan indeks. Cikgu kontrol soalan yang memaksa kamu, kalau nak jawab soalan ini, mesti gunakan kaedah pertama. Yang ini mesti gunakan kaedah kedua. Awak tak boleh kata, oh cikgu saya tak suka kaedah 3, saya tak nak belajar. Kalau awak tak nak belajar kaedah 3, nanti saya keluar soalan yang jenis itu, awak tak boleh jawab. Sama juga dengan logalima. Kita ada 2 kemungkinan. Mungkin ini, mungkin ini. Bergantung kepada soalan saya. Okay. Yang kaedah-kaedah ini cukup padam sebab benda ini ada je dalam modul kamu walaupun contoh berbeza sorry cukup padamkan. So kalau kamu perlu tengok contoh-contoh itu, awak pergi tengok modul yang kita ada waktu tu, cikgu bagi banyak contoh kepada kamu lagi. So kita tengok yang soalan logalima punya So, cikgu yang kontrol soalan sebenarnya. Contohnya cikgu bagi log 5 S tambah 1 tolak log 5 2S sama dengan 4 log 5 1. Sebagai contoh lah cikgu bagi dapat oleh 1 bagi 2 lah. Harap ada jawapan. Contohnya cikgu bagi soalan macam ini. Cikgu bagi soalan macam ini. So kamu akan cuba buatlah, kita akan cuba ringkaskan. Ringkaskan sama ada tapak kiri ataupun tapak kanan. Amira. Kita buat, you nak buat macam mana? Ikut awak. Sekarang ada 3 log tak boleh. Cikgu nak kurangkan. Sama ada tinggal 2 log, kiri 1, kanan 1. Ataupun hanya tinggal 1 log, iaitu ada di sebelah kiri. Pindah mana-mana je lah kan Iman? Sesuka hati awak. You nak buat apa, cikgu ikut aja. You nak buat apa? Pindah negatif log 5 2x. Tu ke? Kanan. Kalau ke kanan, maksudnya daripada sebelah sini ada, asalnya cikgu ada 2 log. Sebelah kanan 1 log. Sekarang awak bawa masalah ke sebelah kanan aja.
Okey, tapi nak buat tak salah. Okey, cikgu buat. So, pindah jadi apa? Tambah. Okey, tambah. Lepas tu? Sekejap. Ni, tadi sebelah kiri tak okey kan? Tapi tadi kiri kanan tak okey. Sekarang kiri macam sudah okey. Yang kanan tak okey. So, ringkaskan sebelah kanan. Maksudnya cikgu nak satu log aja. Okey, nanti ya cikgu scroll atas balik ya. Kita nak ringkaskan ya. Ingat objektif kita, kita nak ringkaskan. So kalau kamu tengok hukum logalima yang ada, bila saya nak ringkaskan, ialah warna hitam punya. So kamu tengok ada tak log tanpa log, log tolak log, ataupun log tarak sesuatu nombor. Supaya kita ringkaskan jadi macam ini. Ingat arah dia. Ya, cikgu go down sudah. Okey, ada tak? Ada tak? Ada tambah. Kita ada tambah log. Okey? So, tapi sebelum ni ada satu 4 di sini. So, kita kena buat apa dulu? Jadikan dia kuasa balik Jadi sorry? Kuasa. Jadi kuasa. Okey? So, dia akan jadi log 5, 2 kuasa 4. Okey? Tambah log 5, 2x. Lepas tu kita santungkan log 5. Oh, darat terus cikgu. Darat. 2 kuasa 4 Maksudnya darat 2 2x. kuasa 4 darat 2x. Kalau kamu tengok ini, hukum linear kita kan buat benda itu. Ingat tak hukum linear cikgu kata? Kalau nampak darat, kita tulis tambah. Okey, 1, 2. 1 ialah 2s. Lepas tu kita tengok 4. Siapa punya? 2 punya. So, kita tulis di depan 2. Waktu hukum linear kita arah ini. Kita hurai. Yang kita buat sekarang ialah ringkas. Okey ya? Okey. Kejap. Sini tak buat apa-apa kan? X tambah 1. Okey. So sekarang kalau kamu tengok, kamu sudah berjaya tapak ini. Betul tak? Sebelah kiri satu log, sebelah kanan satu log. So bila kita tapak benda macam ini, apa yang kita boleh buat ialah apa yang di dalam ini sepatutnya sama. Sepatutnya sama. Maksudnya cikgu ambil ini, cikgu samakan mereka. Sebab kiri ada log 5, kanan pun ada log 5, maka apa yang di dalam sepatutnya sama. Cikgu pakai ayat ini cikgu bukan potong. Sebenarnya kita bukan bahagi Sebenarnya ayat dia macam itu. Okey, so bila awak sudah tapak ini, lupakan apa yang atas ini, tengok ini saja. Tengok ini sahaja. Anggap ini ialah satu soalan baru. Anggap ini ialah satu soalan baru. So awak rasa ini soalan algebra biasa ke, soalan indeks ke, soalan logalima ke, soalan kuadratif ke, ataupun apa-apa? Tukar orang. Tak ingat tadi siapa sudah. Okey, Wani? Awak rasa? Algebra biasa. Okey. Sebenarnya kalau awak nampak ini ialah algebra biasa, awak sudah boleh tekan kalkulator. Okey, tapi kalau cikgu nak manual buat, sebab takut awak ingat algebra biasa tapi sebenarnya tak. Kalau buat algebra, buat manual. X tambah 1 sama dengan 32x. Okey. Lepas tu? X pindah setelah dapat 1 sama dengan 31x. 1 sama dengan 3. Okey, ataupun terbalik tulis. Okey, lepas tu? Cikgu ada silap. Betul lah. Okey. Lepas tu 31 pindah sana dapat 1/31. Okey. So kalau kerja-kerja macam ini memang betul lah tadi awak cakap dia ialah algebra biasa. Kalau soalan algebra biasa memang cikgu benarkan awak tulis ini pergi ini. Tapi cikgu risau macam tadilah awak ingat dia ialah algebra biasa tapi sebenarnya tak. Okey. So ini ialah soalan di mana dia paksa awak buat log sama dengan log. Okey, sekarang kita tengok satu lagi soalan. Simple saja cikgu tukar. Tengok cikgu tak tukar banyak benda. Cikgu tukar sikit aja. Okey.
Cikgu buat dia sama dengan 1 lah. Okay. So, siapa? Tadi siapa terus cakap sesuka hati, cikgu pun sudah lupa. Atika. Okay, macam lama tak panggil Atika. Okay, Atika? Yes. Okay. Awak nak buat apa? Selesaikan yang log. Macam mana? Ringkaskan. Okay, macam mana? Log? Log 5 X tambah 1 per 2X. Okay. Okay. So kalau kamu tengok bila awak buat kerja ini, awak sudah jatuh kepada ini. Awak sudah jatuh kepada ini kan? Kalau awak dapat bentuk macam ini punya, maka apa yang kita perlu buat nanti ialah kita tukar kepada bentuk indeks. Okay. Kalau masih ingat tadi baru cikgu ada cakap di sini, asas tetap asas, tukar partner. So kalau kamu tengok awak punya ini ini dia sama dengan dia. Sekarang cikgu nak ubah kepada bentuk indeks. Asas, partner baru, partner lama. Okey, asas tetap asas. So apa asas awak? 5. Partner baru? 1. Partner lama, S tambah 1 per 2X. Boleh? So cikgu telah buat kerja itu. Asas tetap asas, kemudian tukar partner. So selepas awak buat kerja ini, asas tetap asas, tukar partner, awak sudah dapat satu soalan baru. Okey, anggap ini ialah satu soalan baru. Fikir balik. Ini soalan biasa, algebra biasa ke, kuadratif ke, indeks ke, logaritma ke ataupun apa? Okey. Tukar orang. Siapa sudah? Amira? Awak rasa? Baru panggil awak Oh, sorry. Cikgu tak ingat sudah. Okey, Adam? Okey. Tak pasti lah cikgu. Okey, tak pasti kita ikut gerak hati, kita jalan saja. Kerana kita sekali pandang itu kita tak nampak. Tak apa. Kita ikut gerak hati, kita jalan. Jalan lebih sikit langkah kita nampak lah. Kerana benda itu sangat jauh tak nampak kan. Jalan dekat sikit kita boleh nampak. Okey. Awak rasa awak boleh buat apa? 5 kuasa 1 sama dengan S tambah 1 per 2X. Cuba. Awak rasa awak boleh buat apa? Buat aja. Salah cikgu akan tegur awak. Jangan risau. 5 kuasa 1 boleh buat? 5 kali X tambah 1. Okey, 5 tarak silang lah masuk awak. Betul? Ya. Okey, kali ini macam ini Betul Betul Tadi awak cakap itu. 5 kuasa 1 kali 2x macam ni Okey. Lepas tu, okey boleh? Lepas tu 10x sama dengan S tambah 1. 10S sama dengan S tambah 1. Sekarang awak sebenarnya boleh nampak lah kan. Ini macam mana? Algebra biasa, indeks, kuadratif, logaritma. Biasa ke cikgu? So tadi mula-mula mungkin kita tak nampak. Tapi awak jalan lagi 1-2 langkah. Oh cikgu, ini algebra biasa. Okay? So bila once kamu sangat pasti dia ialah algebra biasa, cikgu terpulang kepada kamu. Awak boleh terus tekan kalkulator ataupun awak masuk manual buat lah. Okay, kita sambung manual buat. 9x tambah sama dengan 1. X sama dengan 1 per 9. Okay. Maksudnya soalan ini sebenarnya tadi awak boleh dari sini terus pergi kepada sini. Tapi dengan syaratnya awak memang pasti dia ialah algebra biasa. Kalau tak pasti buat lebih sikit. Buat lebih sikit sampai awak sangat pasti baru kalau awak nak tekan kalkulator tekan. Tapi kalau kata alah cikgu pun nak sampai sudahlah saya nak manual buat saja. Itu tak apa. Sebab cikgu punya penting untuk saya ialah okey cikgu kalau dia algebra biasa cikgu akan bagi markah di sini dan markah untuk jawapan. Kalau dia bukan algebra biasa, cikgu akan bagi markah di sini, cikgu akan bagi markah kaedah, kemudian baru markah untuk jawapan. So itu secara aniak untuk selesaikan persamaan Soalan ada banyak lagi lah yang kecil-kecil punya cikgu tidak terangkan. Okay. So cikgu cakap meng saja okay. So itu dia. So kejap.